kita sayang kepada mak ayah kita yang telah pergi meninggal dunia dan sebagainya. Namun di sana kadang-kala ada tersebar iklan-iklan yang berbentuk kiriman amalan. Siapa nak kirim, kami buat amalan, kemudian ada bayaran tertentu. Kadang-kala terpengaruh jugalah masyarakat kita ni sampai amalan tersebut dibuat di Mekah dan sebagainya. Jadi seolah dibentuk package, diiklankan dengan bayaran tertentu sebagai kiriman pahala kepada arwah. Jadi mungkin ada pencerahan sebaiknya daripada saya bersamah. Terima kasih. Tuan-tuan, orang agama ni dia larang kita jual beli agama. Liyashtaruna bihi thamanan qalila. Allah marah ke ahlul kitab kerana dia menjual agama dengan harga yang murah. Dia fikir nak buat duit saja dalam semua benda, termasuk kadang-kadang termasuk sehingga benda-benda pahala pun seolah-olah dia boleh jual pahala dia bagi ke orang beli pahala dia. Dia semayang banyak-banyak, ni aku semayang sunat 2 rakaat dan semayang kan, bayar kat aku RM20 ataupun RM100, semayang tadi ambil kat hang. Macam tu dia nak buat. Manusia dia ikhtiar. Tu Nabi bagi tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, iqra'ul Quran wasalullaha qabla an ya'tiya zamanun an-nasu yaqra'una al-Quran wa yas'aluna qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau kama qala. Nabi kata baca Quran minta kepada Allah Taala. Sebelum datang satu zaman orang baca Quran minta kat manusia. Sebelum tu saya nak senggung sikit. Kadang-kadang orang tipu ni, kalau orang tu tipu jual nasi kandang ke, tipu jual barang ke, salah juga, berdosa juga. Tapi tak lebih teruk orang tipu guna nama agama. Saya tengok orang, contoh sebelum saya nak jawab soalan ni, di Mekah ada orang, saya tengok depan mata saya, satu orang ustaz lah, dia pergi ambil Quran, dia pergi kedai Quran, dia ambil Quran, tepi kedai Quran tu dia pegang Quran, dia tulis Quran wakaf di kedai Quran. Duit-duit yang orang bagi kat dia beribu, kononnya suruh dia wakil beli Quran untuk bubuh wakaf di Masjidil Haram. Tuan-tuan tahu Masjidil Haram ni, Arab Saudi ni cetak Quran. Setakat nak bubuh Quran tu Arab Saudi, dia tak ada Quran dari orang lagi dia bagi. Ni dia kata wakaf Quran untuk Masjidil Haram. Pakatlah bagi duit lah kat makcik-makcik kita ni. Lepas tu dia bubuh dalam nama. Satgi dia letak sebelah, dia bubuh nama orang lain pula. Kadang-kadang saya tengok, saya tanya dia, ente tak takut Allah? Dia diam di jalan. Orang wakaf kat dia, dia tak beli pun Quran tu, dia pergi kedai Quran tu. Sama lah yang duduk di depan, kadang-kadang dia wakaf Quran yang duduk jual Bangladesh ke apa. Orang Melayu ni dia tak tahu. Dia pergi negeri Mekah, dia tengok Bangladesh ke Pakistan, semua dia kata Arab. Dia kata Arab tipu aku, kesian ke Arab. Haduk berniaga di kedai tu bukan Arab. Bangladesh, Myanmar apa semua ni. Kan? Bukanlah kata Arab baik sangat, tapi maksudnya nanya saja Arab kena. Upah haji pun macam tu juga. Upah haji. Satu orang tu ambil sampai berpuluh orang bayar upah haji. Siapa nak buat upah haji bayar seorang 7,000, 5,000. Dia seorang pergi buat haji untuk 10 orang. 70,000, 100,000 dapat. Dia peganglah yang tu. Selesai menunaikan haji, nama orang ni. Hantar gambar orang tu. WhatsApp. Lepas tu dia ambil kat dia juga. Ambil buah nama orang lain pula. Boleh ganti tolong haji untuk orang jika kita ikhlas. Boleh juga bagi nafkah untuk perbelanjaan, kerana haji perlukan perbelanjaan. Hajja an nafsik summa an syubramah, kata Nabi. Haji untuk diri kamu dan kemudian untuk syubramah, bapak dia. Kan? Nabi bagi. Tapi tipu. Tu tak kira lagi yang buat korban. Satu ekor lembu
3-40 orang korban. Semua bubuh nama atas tu. Manusia tipu. Dan mereka jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Agama dah jadi satu jual beli, penipuan. Pasal dia tahu ramai orang minat agama. Sebab itu kita disuruh untuk beramal dengan agama. Apabila ibu bapa kita meninggal, apa benda yang patut kita buat? Kita kena doa. Kita ni bukan berurusan dengan satu toki syarikat yang kita tak apa kenal tak. Ibu bapa kita ke siapa, abang kita, adik kita, adik-beradik, kawan yang kita sayang. Apabila dia meninggal, dia pergi ke mana? Ke alam barzakh. Sementara nak menunggu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dan dihisab oleh Allah, kita juga akan lalu hal yang sama. Di alam itu, Allah lah yang menentukan kebahagiaan dia. Tak ada wali mana ke, toke mana ke yang boleh duk pi, duk urus, duk jumpa hang lah apa abak, tak. Yang boleh meringankan azabnya ataupun boleh menjadikan kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka minta pada Allah, doa dulu. Quran ajak doa. Doa yang paling utama. Sebelum yang lain, doa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas mereka berdoa, wahai Tuhan ampunkan kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Doa. Saya, pengalaman diri saya lah, bukan untuk contoh. Saya masa mak ayah saya ada, doa juga kat mereka. Doa supaya bahagia, doa supaya sihat. Tapi saya ingat taklah berapa kerap sangat. Kan? Bila tengok mereka, kita doa. Kadang-kadang dah mereka sihat di depan mata kita. Duduk pula dekat dengan rumah saya. Kadang doa. Dia ingat bila baca Quran, Allah suruh doa. Rabbi ghafir wali walidayya. Kan? Kita pun Rabbi ghafirli wali walidayya, kita pun doa pada wa qur rabbirhamhuma, Quran kata. Wahai Tuhan, kesian pada mereka. Kita doa pada mereka. Cuma saya rasa taklah lebih kerap. Bukan terlalu kerap lah apabila mereka meninggal. Kita rindu, kita teringat. Tambah rumah dia sebelah rumah saya. Tuan-tuan tahu. Saya buat rumah mak ayah saya sebelah rumah saya. Setiap kali saya tengok, saya tak tahu nak lafaz ke apa, saya doa. Sujud saya doa. Malam tahajud doa. Sembahyang fardu pun doa. Minta Allah jadikan kubur mereka raudatun min riyadil jannah. Bukanlah saya nak cerita diri saya, tapi macam itulah. Kita bila meninggal ibu bapa kita, apa yang boleh kita buat? Kau nak pergi hantar nasi kot dia suka makan laksa, tak boleh. Yang boleh ialah kita minta supaya Allah jadikan dia dari taman daripada taman-taman syurga. Ampun mereka. First, doa. Ini semua boleh dibuat. Tak melalui perantaraan. Ustaz saya tak boleh doa, tolong doa kat mak saya. Apa punya jenis manusia kita? Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, sebagai ibnu matal. Inqata'a amaluhu illa min thalas. Terputus amalan dia melainkan 3. Salah satunya wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang doa pada dia. Tak boleh kita nak kata, ya Allah ampunkan ibu, ya Allah ampunkan abangku, ya Allah ampunkanlah adikku. Sujud semayang berapa kali boleh. Lepas semayang berapa kali boleh doa. Tak nanti semayang duduk saja-saja pun boleh doa. Setiap kali kita istighfar, sebab itu ada dalam hadis, sebahagian manusia dia tengok macam mana pahala dia terlalu banyak, amalan dia, rupanya istighfar anak dia kepada dia. Minta Allah ampun ibu bapa kita, orang-orang yang kita kasih. Tak ada benda yang dia perlukan. Makan minum dia tak perlu, kereta tak perlu, dia perlu keampunan Allah. Bila dia mati dia tanya, mai mana semua pahala ni? Hadir riwayat Imam Ahmad. Hadza min istighfari waladik. Ini daripada pohon ampun anak kau untuk kau. Kemudian
Habis tu kami ni, sebab orang tadi perlih ni kalau mati tak boleh nak buat apa lah. Kesian kat mak bapak perlih. Mereka tak buat kenduri arwah. Nak makan laksa pun tak boleh dah si mati. Nak makan kulit kuning pun tak boleh. Dia ingat mati tu macam mana kita balik kampung boleh duk kirim. Ataupun boleh duk pergi hantar. Penghantar makanan hantar. Yang lain apa boleh kita buat? Kita boleh juga bersedekah. Niat pahala untuk ibu bapa. Boleh tak? Boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Ubadah bin Samit dan selainnya, inna ummi matat uftutilat nafsuha adhunnu law takallamat tasaddaqat. Dalam hadis, ibuku meninggal, aku rasa kalau dia bercakap dia akan sedekah. Afa atasaddaqa anha, adakah boleh aku bersedekah untuknya? Nabi kata na'am, kamu boleh sedekah untuk dia. Jadi kita boleh sedekah, bubuh dalam tabung kau bagi kat orang miskin, ya Allah bagi pahala pada ibuku. Buat masjid, minta Allah bagi pahala pada ibu kita. Tengok orang susah kita bagi makan, minta Allah bagi pahala. Boleh tak? Boleh. Boleh tak amalan-amalan lain kita buat, kita minta Allah bagi pahala pada ibu bapa kita ataupun mana-mana orang? Sebahagian hal ini ulama khilaf. Seperti bacaan Quran, boleh ataupun tidak. Kita baca Quran, kita baca qul wallah, kita minta pahala bagi pada ibu bapa kita. Boleh kata tak? Khilaf. Qaul Imam Syafi'i, imam sendiri, seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, disebut oleh Ibn Kathir dan tafsir Ibn Kathir, Imam Syafi'i secara dia kata tak boleh, tak dapat. Dia kata Quran ada keberkatan, tapi adakah sedekah pahala tu ada? Tak ada. Tapi majoriti para ulama kelihatan menyatakan kalau dia baca Quran, dia minta Allah bagi pahala tu pada si mati. Kalau Allah mustajabkan, sampai. Termasuk yang memegang pendapat ini ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang tu baca Quran, lepas tu dia kata, ya Allah, pahala Quran ni bagilah pada adikku. Kalau Allah mustajabkan, sampai. Walaupun bab ni khilaf. Termasuk hal-hal yang lain. Cuma Al-Iz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia menyatakan dengan syarat, jangan diupah. Kalau upah artinya, kita amal untuk dapat duit. Siapa amal untuk dapat duit, dia tak dapat pahala. Bila dia tak dapat pahala, macam nak dia minta Allah bagi pahala? Ni buat sedekah. Siapa yang nak sedekah pahala pada ibu bapa dia, sila masukkan duit online. Dia buat macam kita pergi beli barang di Shopee ke apa ni. Ini semua golongan yang mengambil kesempatan menyalahgunakan. Bila kita kata, dia marah. Kita kata mazhab, tak bagi mazhab apa pun. Dia pergi cari qaul-qaul pelik, Al-Qadi Husain apa yang pelik-pelik tu. Supaya dia nak membolehkan apa yang dia buat. Kita kata tak boleh, dia kata hang Wahabi. Padahal qaul jelas imam-imam mazhab yang terdahulu yang menyebut hal ini. Sebab itu amal dengan kitab, dengan sunnah. Boleh. Kalau siapa nak baca Quran niat pada ibu bapa dia bacalah. Saya Quran tak apa lancak dah tu. Boleh tak kalau sebut subhanallah, astaghfirullah, Allahumma ghafir lil walidayya, Allahumma ghafir. Tak kata ya Allah ampun ibuku, ya Allah ampun ibuku. Boleh tak? Boleh. Ataupun kita buat Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun kita buat la haula wala quwata illa billah. Ataupun kita sebut la ilaha illallah beratus kali, ya Allah kalau ada pahala zikir ni bagi pada ibu saya. Boleh tak? Kalau Allah mustajab, boleh. Kalau tak mustajab, pahala tu duduk dengan kita. Pasal apa nak pergi duk cari online ni? Bagi orang tipu. Benda tu saya kata khilaf. Habis tu kalau nak sedekah, kau sedekah kat dia lah. Ambil RM100 dah kita ada, bagi ke orang miskin. Ya Allah, berikanlah pahala sedekah ni pada ibu bapa aku ataupun abang aku, pada kawan aku. Boleh tak? Boleh. Hal itu disebut dengan sepakat para ulama mengenainya. Wallahu ta'ala.